Okey, hari ini kita masuk terus kepada bab 6 iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, ketaksamaan linear ni awak kena faham dulu daripada ayat dan tukarkan dia jadi bentuk persamaan. Okey, contohnya macam soalan dalam buku teks. Okey, Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan di pesta buku. Okey, Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan RM14, harga buku latihan RM9. Okey, amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Okey, bina satu ketaksamaan yang sesuai. Okey, kat sini dia ada duit RM100 je, tak boleh lebih daripada 100. Okey, maksimum tu bukan maksudnya lebih besar. Maksimum tu paling maksimum dia boleh belanja 100, maksudnya kurang daripada 100. Okey, 14X, maksudnya X tu kita labelkan sebagai buku rujukan dan buku latihan tu sebagai Y. So 14X tambah 9Y lebih kecil atau sama dengan 100. Boleh belanja tak kurang daripada, tak boleh lebih daripada 100, iaitu lebih kecil atau sama dengan 100. Okey, nanti cuba buat dekat buku latihan masing-masing soalan yang berbentuk ayat dulu. Soalan yang berbentuk ayat nanti awak keluarkan dulu dalam bentuk persamaan ketaksamaan. Okey, dan seterusnya, okey, kita tengok pada soalan bentuk dalam bentuk titik. Okey, contohnya tentukan sama ada titik berikut adalah penyelesaian ketaksamaan linear ataupun yang diberi ataupun tidak. Okey, contohnya soalan dia. Okey, ini adalah satu ketaksamaan linear. Okey, jap tak clear. Okey, Y lebih kecil atau sama dengan 3X tambah 11. Okey, koordinat yang dibagi adalah -2, 20 dan 1, 5. Okey, kat sini awak kena gantikan nilai. Okey, ni sebelah kiri, kat sini sebelah kanan. Okey, kita gantikan nilai ni X, ini Y. -2 tu X, 20 tu Y. Okey, 20 sebelah kiri, sebelah kanan awak gantikan dengan nilai -2. 3 darab -2 tambah 11, okey, dapat 5. Okey, ketaksamaan dia tengok balik. Y 20 lebih besar ke atau tak sama dengan 5? Okey, betul ke salah? Okey, betul. Lebih besar, betul. Okey, yang kat sini 5, 3, gantikan nilai 1. 3 darab 1 tambah 11 dapat 14. Okey, 5 lebih kecil atau sama dengan 14? Okey, betul ke salah? Okey, yang kat sini betul. Okey, yang tadi tu kat sini salah sebab dia kata kat sini Y lebih kecil, tapi yang kita dapat ni adalah 20 lebih besar. Kita kena samakan dekat soalan ni. Kalau dia lebih kecil, kena tengok pada ketaksamaan yang lepas kita gantikan nilai, mesti jawapan dia lebih kecil juga. Okey, so titik mana yang memenuhi ketaksamaan, syarat ketaksamaan lebih kecil ni, iaitu titik 1, 5. Okey, nanti boleh cuba juga soalan yang melibatkan titik. Nanti awak cuba selesaikan. Okey, yang kat sini kita akan tengok pada titik ada perkataan sempang dan padu. Okey, kat sini kalau dia adalah garisan sempang, iaitu bila ni tak ada sama dengan bawah dia, itu adalah garisan sempang. Putus-putus garisan tu. Sempang tu maksudnya garis putus-putus. Garisan padu adalah garisan biasa. Dia untuk persamaan, ketaksamaan dia adalah ada tanda sama dengan kat bawah tu. Okey, nampak tak? Okey, sekejap. Okey. Ada bawah dia tu ada tanda sama dengan. Ini adalah garisan padu. Okey, untuk fahamkan balik apa itu garisan sempang dan garisan padu, contohnya okey, cikgu ada persamaan Y lebih besar MX tambah C. Awak kena tengok kat sini, ini ada sama dengan tak bawah ni?
Tak ada sama dengan maksudnya dia adalah garisan putus-putus. Okey, ini lebih besar. Lebih besar awak kena lorek bahagian atas. Okey. Itu untuk lebih besar. Okey, kalau dia Y lebih besar atau sama dengan, ada sama dengan MX tambah C. Okey, ini ada sama dengan kan? Okey, buat garisan biasa. Okey, ini lebih besar, buat lorekan bahagian atas. Okey, kalau dia lebih kecil pula, Y lebih kecil, MX tambah C. Tengok ni ada sama dengan ke tak ada sama dengan? Tak ada sama dengan. Tak ada sama dengan, buat putus-putus. Sebab dia lebih kecil, dia adalah, kita akan lorekkan bahagian bawah. Nanti dia ada graf dan kita akan lorekkan graf tu di bahagian bawah. Okey, kalau Y lebih besar, MX tambah C. Okey, ini adalah garisan dia. Ada sama dengan. Okey, sorry. Ada sama dengan, dia adalah ada garisan biasa. Lebih besar, kita akan lorek bahagian atas. Okey, untuk Y lagi, kalau Y sahaja, dia tak ada MX ni. Yang ini Y sahaja. Contohnya Y lebih besar daripada C. Bukan C. Contohnya A lah. Cikgu letak A. Okey, kita akan buat dia garisan putus-putus tanpa sengit. Yang tadi tu semua ada sengit. Garisan dia sengit sebab apa? Dia ada kecerunan. Yang ini dia tak ada kecerunan. So, dia garisan melintang biasa. Kalau lebih besar, kita akan lorek bahagian atas. Okey, kalau dia lebih kecil, Y lebih kecil daripada A, putus-putus, lebih kecil bahagian bawah. Dan seterusnya lah. Contoh lain, kalau dia adalah Y lebih besar atau sama dengan A, dia garisan biasa, lorek atas. Kalau dia lebih kecil, lorek bahagian bawah. Okey, untuk X pula, kalau dia X sahaja. Kalau macam ni kan Y sahaja. Ni untuk X sahaja. X lebih besar daripada A. X tu bila Y dia melintang. Kalau X dia akan menegak. Putus-putus sebab dia tak ada sama dengan kat bawah ni. Lebih besar, kita akan lorek sebelah kanan. Kalau lebih kecil, kita akan lorek sebelah kiri. Dan seterusnya, kalau dia ada sama dengan, dia akan garisan padu biasa, lorek sebelah kanan. Kalau lebih kecil, ada garisan padu biasa, dia akan lorek sebelah kiri. Okey, itu adalah untuk lorekan. Sebab nanti mungkin dekat dalam buku tuition masing-masing dia akan lorek macam ni lah. Okey, lorekkan rantau yang rantau ketaksamaan berikut. Macam ni adalah tanda apa? Tanda lebih kecil. Lebih kecil dia adalah putus-putus. Untuk soalan ni dia dah buatkan dah gambar, dia punya gambar dia. Dan awak kena lorekkan sahaja. Dia punya garisan tu semua dah buat, awak tinggal lorek je. Kalau lebih kecil, awak akan lorek bahagian bawah. Kalau lebih besar, akan lorek apa. Okey. Contoh lain. Okey. Untuk soalan yang macam ni, tulis ketaksamaan pula. Soalan dia dah bagi. Kat sini 9x tolak 7. Awak kena tukar sama dengan ni. Kena tukar dia jadi lebih besar ke, lebih kecil ke, lebih besar sahaja atau lebih kecil sahaja. Tengok kat sini, ini garisan dia garisan padu. Bila garisan biasa, awak kena buat sama dengan. Yang ini dia lorek atas ke bawah. Kalau kat sini bahagian bawah, kat sini bahagian atas. So, dia lorek di bahagian atas. Lorek bahagian atas, dia akan jadi lebih besar atau sama dengan. Okey, itu adalah subtopik yang pertama. So, dekat dalam buku tuition masing-masing, boleh buat dulu subtopik yang pertama ni. Kalau ada apa-apa yang kurang faham, boleh tanya cikgu dulu.
boleh buat dan pastikan semak jawapan awak dulu. Kemudian baru buat dan semak jawapan. Kalau salah baru tanya cikgu. Okey, boleh?